Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Anak-anak yang dikasihi, fokuskan hati kepada memuja dan mentaati Allah serta mengikuti contoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah diri kamu daripada terikut rentak dan ragam manusia yang dimurkai Allah. Sedarilah tekanan hidup ini pada hari ini terlalu banyak. Semua gejala tamadun baru yang direka mengikut hawa nafsu hanya bertujuan menyesatkan dan meruntuhkan nilai murni serta norma yang tinggi, sekaligus menghancurkan sendi-sendi budi bahasa akhlak mulia yang juga mengembangkan sifat kejahilan dalam kalangan umat. Bila kita tinjau dalam realiti hidup remaja sekarang ini, remaja belasan tahun, macam kamu-kamu lah, jadi fenomena biasa remaja ni ada idola-idola mereka. Kamu kena hati-hati. Sebab apa? Jika kita teliti dari takrif, maksud idola ini berasal daripada istilah Latin, iaitu idol, perkataan idol. Dalam bahasa Latin, idol ni bermaksud berhala, sembahan dan pujaan. Saya ulang, dalam bahasa Latin, idol ni bermaksud berhala, sembahan dan pujaan. Jadi, patut tak kita berpegang dengan perkara seperti ini? Sedangkan pada hakikatnya telah diserukan kepada manusia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, ramai remaja sekarang ni ada idola masing-masing. Ada yang kehidupan mereka seolah-olah tak lengkap kalau tak ada idola. Jadi syarat dalam hidup mereka. Ada yang jadikan artis sebagai idola, ada yang jadikan atlet, pemain bola sepak, dan ada juga yang jadikan watak-watak komik jadi idola dalam hidup mereka. Apa saja watak dan tingkah laku idola, pilihan remaja tu dia dicontohi secara menyeluruh. Masuklah cara pakaian, hobi, cara makan, pergaulan, kerjaya. Malah yang kita takut ada yang sanggup mencontohi keterampilan yang melampau-lampau sampai pakai pakaian yang menjolok mata, yang melampau-lampau, warna rambut, anting-anting macam-macam lagi lah. Jelasnya di sini remaja sekarang ni dia ketandusan peribadi contoh. Saya ulang, ketandusan peribadi contoh yang boleh diikuti dan diteladani. Hakikatnya sebagai remaja Islam, Allah telah menyediakan contoh ikutan yang mesti diteladani dan dicintai. Beliau memiliki peribadi unggul dan telah terbukti sebagai selebriti dunia. Bukan sekadar dunia, bahkan di akhirat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Melalui cara hidup Islam ini, Rasulullah SAW serta sahabat-sahabat baginda telah memperlihatkan contoh unggul kepada kita.
Jadi sewajarnya kita sentiasa menyedari pengaruh idola sangat berkesan dalam kehidupan alaf baru ni. Disebabkan tabiat manusia suka meniru tabiat orang yang disukai dan diminatinya, kan? Dari itu anak-anak yang dikasihi, tumpuan menyembah dan beribadah hanya semestinya ditujukan kepada Allah yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur alam ini. Dengan kata lain, konsep idola atau sembahan yang sebenar hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idola kita sepatutnya bukan sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke lembah kerosakan. Yang paling kita takut, di akhirat kelak kita akan dihumbankan ke dalam neraka disebabkan kita salah memilih jalan kita semasa hidup kita ni. Akhir sekali saya nak ingatkan, saya nak pesan satu perkara yang sangat-sangat penting supaya kamu sematkan dalam hati kamu tu apa itu hakikat kebahagiaan. Apa bahagia sebenarnya? Bahagia itu apa sebenarnya? Bahagia itu adalah apabila kita melakukan kebaikan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau hidup kita hebat macam mana pun, tapi kalau tidak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sia-sia hidup kita bukan takat dunia, sia-sia hidup kita di dunia dan akhirat. Kebahagiaan bukannya pangkat besar, kebahagiaan bukannya A+, kebahagiaan bukannya gaji besar, kebahagiaan bukannya hidup yang mewah, penuh kelazatan, penuh macam-macam nikmat-nikmat dunia. Tetapi kebahagiaan yang sebenar bila kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, redha di dunia dan juga redha di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hamba pada hari kiamat tidak dapat mengorak langkah ke mana-mana selagi dia belum selesai disoal siasat tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya, di mana dihabiskan sewaktu di dunia dahulu. Yang kedua, masa remajanya, bagaimana dia menghadapi ujian waktu itu. Dan yang ketiga, hartanya, bagaimana dia memperolehi dan bagaimana dia membelanjakannya. Dan yang keempat, ilmunya, apakah dia telah beramal dengan ilmu itu. Jadi hidup kita ni umpama saham, modal, bekalan sepanjang hayat untuk kita bawa kepada akhirat kelak. Jadi elakkan buang masa, kerana buang masa itu satu penganiayaan pada diri kamu. Kalau kamu buat perkara-perkara yang tak berfaedah, perkara-perkara yang membazir masa, sebenarnya kamu telah menganiayai diri kamu. Kamu telah menzalimi diri kamu ini. Masa muda kamu sekarang ni, remaja kamu ini, masa remaja ni sebenarnya kurniaan Allah. Jadi ia merupakan amanah kepada setiap diri. Waktu remaja ni kamu kuat, teguh, hebat. Nak buat apa? Nak kumpul kebaikan untuk bawa bekalan di hari yang kekal abadi, iaitu hari akhirat. Jadi jangan kamu abaikan waktu remaja kamu tu membazir dengan begitu saja. Ingat, hidup kita ni sementara sahaja di dunia ni. Apa yang kita cari adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya.